Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua dan selamat malam, salam sejahtera. Pada malam ini kita akan bersiaran untuk siri ulang kaji Google Classroom level kelima bagi negeri Terengganu. Maaf ya. Hari ini malam ni kita ada dua orang presenter yang akan bersama dengan kita untuk mengulang kaji Google Classroom level yang kelima. Yang mana buat pengetahuan penonton, GC test level yang kelima ini telah bermula pada 21 Julai yang lalu dan akan berakhir pada hari Ahad ini iaitu 26 Julai 2020 pada pukul 10 pagi. Bermakna kita ada lebih kurang satu hari esok, sedikit masa je lagi, lebih kurang daripada 48 jam. Jadi daripada dapatan saya juga, analisis untuk Google Classroom Test level 5 ni masih perlukan ramai pelibatan guru-guru Terengganu untuk menyertai GC Test level yang kelima ini. Okey, tanpa kita melengahkan masa, saya memperkenalkan dulu presenter yang baru saja yang akan tampil di pentas kita iaitu Puan Cikgu Nolida binti Muhammad dari SMK Bukit Mentok Kemaman. Dan beliau juga bersama dengan Cikgu Fauziah binti Razali dari SMK Tengku Lela Segara yang juga tidak asing lagi bagi kita buat kali ketiga malam ni. Jadi kita bagi sokongan moral juga untuk Cikgu Nolida yang juga GC Test pemegang badge GC Test level yang ke-8. Dipersilakan Cikgu Nolida untuk mengulang kaji bersama dengan kita pada malam ini. Ya, Cikgu Nolida boleh share skrin. Okey, terima kasih kepada moderator. Okey, saya akan share skrin. Okey, Kak Dah boleh ya? Okey, alhamdulillah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nolida binti Muhammad daripada SMK Bukit Mentok. Dan saya adalah guru mata pelajaran sejarah. Itu makluman tentang saya. Dan kita terus kepada perkara yang kita bincangkan pada hari ini untuk ulang kaji. Itu berkaitan dengan tajuk aktifkan grade calculation dan juga add a grade category to post. Okey, untuk makluman guru-guru ada 6 tajuk. Saya hanya fokus kepada 2 tajuk tersebut sahaja. Dan seterusnya akan diambil alih oleh cikgu yang seterusnya. Okey, kita mulakan dengan untuk aktifkan grade calculation. Objektif yang nak dicapai pada hari ini ialah berkaitan dengan grade calculation. Itu bermaksud markah keseluruhan bagi pelajar yang mengikuti kelas Google Classroom cikgu. Dan kita akan lihat bagaimana kita nak aktifkan grade calculation bagi Google Classroom. Bagi tajuk yang kedua, add grade category to post. Okay, saya akan bincangkan berkaitan dengan grade kategori di mana pemarkahan juga akan dibuat berdasarkan kertas sekiranya subjek tersebut mempunyai banyak kertas peperiksaan. Contohnya kertas 1 dan kertas 2. Jadi kita boleh kategorikan pemarkahan kita mengikut kertas tersebut. Dan kita akan lihat bagaimana kita cuba aplikasikan permarkahan tersebut. Okey, sekarang kita pergi kepada Google Classroom.
Google Classroom. Okey, pertama sekali cek ya. Mari cikgu. Google Classroom. Okey, pertama sekali kita kena cek ya. Mari cikgu. Google Classroom. Okey, pertama sekali kita kena cek ya. Mari cikgu. Google Classroom. Okey, pertama sekali kita kena nampak ke? Ya, mari cikgu. Google Classroom. Okey, pertama sekali kita kena nampak ke? Ya, mari cikgu. Google Classroom. Okey, pertama sekali kita kena nampak ke? Ya, mari cikgu. Google Classroom. Okey, maaf cikgu, ada gangguan sedikit untuk buka skrin. Nak buka skrin. Maaf cikgu, ada gangguan sedikit untuk buka skrin. Nak buka skrin. Maaf cikgu, ada gangguan Okey cikgu. Ada gangguan ke? Cikgu. Okey, ada gangguan ke cikgu? Tak ada off-kan kamera, tak ada. Off kamera. Okay. Off-kan kamera tu. Off kamera. Nak off-kan kamera, tak ada. Mungkin ada gadget yang bunyi. Keluarkan gadget. Tutup gadget. Tutup. Ada buka telefon ke? Ada gadget yang bunyi. Ada buka telefon ke? Tutup gadget. Tutup. Ada buka telefon ke? Ada gadget yang bunyi. Okey. Off dulu. Off dulu. Okey, sekarang dah buka. Kurang dah, tak ada dah bunyi. Boleh teruskan. Akak, Cikgu Nolida boleh teruskan? Okey. Kurang dah, tak ada dah bunyi. Okey, akak teruskan ya. Boleh teruskan. Akak, Cikgu Nolida boleh teruskan? Okey. Kurang dah, tak ada dah bunyi. Okey, ada dah bunyi. Boleh teruskan. Okey, teruskan. Okey, mula-mula. Akak, Cikgu Nolida boleh teruskan? Okey. Kurang dah, tak ada dah bunyi. Okey, ada dah bunyi. Boleh teruskan. Okey, teruskan. Okey, mula-mula. Akak, Cikgu Nolida boleh teruskan? Okey, mula-mula. Kurang dah, tak ada dah bunyi. Okey, ada dah bunyi. Boleh teruskan. Okey, teruskan. Okey, mula-mula. Akak, Cikgu Nolida boleh teruskan? Okey, mula-mula. Okey, cikgu. Boleh teruskan. Okey, teruskan. Okey, mula-mula. Akak, Cikgu Nolida boleh teruskan? Okey, mula-mula. Okey. Maaf ya para penonton, kita ada sedikit gangguan suara. Kita beri peluang dulu kepada Cikgu Fauzia. Cikgu Fauzia boleh ambil alih untuk sesi pertama. Okey. Okey Kak Rina. Okey. Ji, tukar gambar avatar Ji. Tukar. Ji, Cikgu Fauzia? Dah. Okey, dah. Okey, boleh. Okey, boleh teruskan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk tajuk malam ini, saya akan berkongsi 4 tajuk untuk level 5. Okey, yang pertama
Okey, untuk yang pertama adalah smartphone untuk mark assignment, iaitu playlist nombor 52. Yang kedua adalah grade and written question answer, playlist nombor 53. Yang ketiga adalah pengenalan bagi blank space, iaitu playlist nombor 63. Dan yang keempat adalah kenali paparan tudu bagi guru, iaitu yang berada dalam playlist nombor 173. Okey, untuk perkongsian malam ini, untuk tajuk yang pertama, okey, cara untuk mark assignment dalam aplikasi Google Classroom. Okey, ini adalah berkaitan dengan smartphone yang mana rakan-rakan semua perlu install dahulu dalam Google Play Store untuk aplikasi Google Classroom ini di dalam smartphone masing-masing. Dan yang kedua, aplikasi yang perlu ada adalah Google Docs, yang mana cikgu semua perlu install juga Google Docs tersebut daripada Play Store. Okey, di sini saya akan tunjukkan 5 cara. Okey, yang pertama adalah highlight colour. Okey, cara yang kedua adalah guna underline. Yang ketiga, kita add comment. Okey, yang keempat, kita akan gunakan strike through. Dan yang kelima adalah subscript, iaitu kita kecilkan tulisan. Okey, untuk pengetahuan rakan-rakan semua, rubrik hanya boleh dibina dan digunakan melalui komputer sahaja. Okey, untuk aplikasi dalam smartphone tidak dapat digunakan. Okey. Okey, kita teruskan kepada Google Classroom. Saya okey, ni adalah aplikasi Google Classroom di dalam smartphone. Okey, yang pertamanya cikgu perlu pastikan ID yang cikgu gunakan adalah ID MOE. Okey, ni adalah ID MOE saya. Okay, kemudian kita pilih kelas yang kita nak markah tersebut. Okay, saya pilih kelas ni, tingkatan 1, Amanah Asas Sains Komputer. Okay, kita pergi kepada classwork. Okay, kita tengok di sini yang mana sudah turn in. Okey, di sini kita tengok pelajar ni telah turn in. Okey, bagaimana kita nak mark ataupun kita nak tanda menggunakan smartphone. Okey, kita tekan pada turn in
Okey, kita pilih nama pelajar tersebut. Okey, akan keluar nama pelajar ataupun nama murid yang telah menjawab soalan tersebut. Okey, kemudian kita tekan pada nama pelajar tersebut. Okey, kemudian untuk kita buka paparan ini, kita tekan butang di sini ni kita namakan sebagai New Windows. Okey, ini jawapan yang telah diberikan oleh pelajar. So kita baca. Okey, kalau kita baca jawapan dia adalah betul tetapi ada beberapa kesalahan ejaan. Okey, yang pertama tadi kita nak tanda dengan menggunakan kita warnakan tulisan tersebut. Okey, kita tekan pensel ni untuk kita buat penandaan. Okey, cikgu. Okey, di bawah ni kita boleh lihat function yang ada di dalam smartphone kita. Okey, ini adalah untuk bold, I ni adalah untuk italic, U ini adalah untuk underline. Okey, S ini adalah untuk strike through. Okey, ini adalah warna tulisan, ini adalah marker pen. Okey, untuk kita buat cara yang pertama, kita highlightkan dulu perkataan tersebut. Okey, kita highlightkan perkataan tersebut. Kemudian kita pilih marker pen ni dan kita terus boleh pilih warna. Okey, warnanya adalah merah. Kemudian untuk kita underlinekan perkataan yang salah ni, kita terus tekan U dan garisan di bawah ni. Itu adalah untuk underline. Okey, yang seterusnya untuk add comment. Okey, apabila kita highlightkan satu perkataan tersebut, maka akan dipaparkan satu paparan pilihan iaitu cut, copy, paste, select all dan juga add comment dan insert link. Okey, guru-guru boleh memilih add comment. Okey, boleh tulis di sini. Contohnya ejaan salah. Okey, ejaan salah. Okey, sila baiki kepada ejaan betul, iaitu pemikiran. Okey, kemudian kita terus tekan send. Okey, kita dah addkan komen. Okey, untuk kita buat strike through, kita pilih satu perkataan lagi.
Okey, perkataan ni salah. So, kita highlightkan. Okey, kita pergi kepada bentuk S palang di tengah ni. Okey, dia akan jadi perkataan ini dipotong. Okey, akan dipotong. Okey, ini kita namakan sebagai strike through. Dan kita boleh juga add comment. Okey, tulis komen bagi perkataan yang betul. Ejaan yang betul adalah sekali betulkan. Okey, kita tekan send. Okey, kita tutup. Okey, yang seterusnya adalah subscript. Di mana kita nak cari subscript tersebut, dia berada pada A yang ada garisan di tepi ni. Okay, kita cari satu perkataan lagi. Okey, perkataan ni salah. So, kita highlightkan. Okey, kita tekan ni, huruf A ni. Huruf A yang ada garisan ni. Okey, di sini dia akan keluarkan, ini adalah strike through. Ni adalah superscript dan ini adalah subscript. So, kita tekan subscript. Okey, jadi tulisan tu akan jadi lebih kecil. Okey, kemudian kita bagi panduan kepada pelajar kita dengan add comment. Okey, sekiranya guru-guru lihat di sini tak nampak. Okey, dia berada di sini di titik 2 ni. Okey, rakan-rakan boleh tekan di sini. Okey, dia ada kat situ add comment. Tekan add comment. Kemudian kita tulis ejaan yang betul. Okey, kita send. Okey, setelah kita siap tanda kesemuanya, okey, kita dah tahu ini adalah 2 markah. Okey, ada sedikit kesalahan, mungkin kita dapat bagi 1 markah. Dan yang atas ni, dia adalah 8 markah, semuanya adalah betul. Maka dia akan dapat 9 markah. Okey, di mana kita nak masukkan markah? Okey, selepas kita tanda, kita perlu tekan button yang berwarna biru ni, yang tanda right ni. Okey, tekan. Okey, kemudian kita pangkah. Okey, kemudian kita pergi back. Okey, dan kita letak grade di sini. So, pelajar tersebut mendapat 90 markah dan kita tekan return. Okey, tekan
return. Okey, pelajar tersebut telah dapat markah. Okey, kita tekan back semula. Nak panah back. Okey. Okey, dia akan pergi kepada graded. Okey, dan dengan markah 90 markah. Seperti di paparan skrin ni. 90 graded dan juga markah. Okey. Terlihat juga bagaimana pelajar ni boleh melihat markah dan juga apa yang perlu dia baiki atas kesalahan tersebut. Okey, kita pilih ID murid pula. Okey, pilih kelas. Classwork. Okey, ni ada markah yang diperolehi oleh pelajar tersebut. 90 per dengan 100. Okey, kita tekan view your work. Okey. Okey, kita tekan new window. Open window. Okey, pelajar akan dapat paparan sebegini yang telah disemak oleh guru, di mana pelajar boleh lihat komen-komen guru di atas ni. Pada simbol, ni adalah simbol komen. So pelajar boleh buka di sini dan lihat komen yang telah cikgu beri untuk latihan tadi. Okey, ejaan yang betul ialah suatu. So jadinya pelajar boleh membaiki kesalahan ejaan tersebut. Okey, itu sahaja untuk smartphone. Okey, untuk yang seterusnya, tajuk yang seterusnya adalah grade and written question answer. Okay, short answer question. Okay, yang pertama untuk menu guru, kita perlu pilih kelas dahulu. Okay, pergi kepada classwork, create question dan tekan button ask. Kita buat secara praktikal. Okay, seperti biasa, kita login mengguna portal.5. Okay. Guna alamat portal.edu.moi.edu.my. Okay, kita log masuk sebagai guru. Okay, pilih ID guru. Okay, pilih guru. Okay, kemudian activity. Okay, Google Classroom.
Okay, minta maaf ya, talian tak berapa okey malam ni saya rasa. Okay, pilih kelas. Yang pertama pilih kelas. Okay, seperti biasa untuk beri classroom, class work, kita pergi kepada class work untuk beri assignment. Okay, create. Okay, di sini kita ada 5 pilihan, 6 iaitu sekali dengan topik. Assignment, quiz assignment. So hari ini adalah question. Saya akan tunjukkan question. Kita bagi soalan di sini. Nyatakan satu teknik fikiran komputasional. Okay, instruction. Sila jawab soalan ini. Okay, yang kita perlukan di sini, question ni kita boleh buat sama ada short answer dan juga multiple choice. Okay, kita pilih short answer dan kita tekan. Okay, soalannya satu saja. Kita tekan ask. Okay. Kita lihat ikon dia. Okay, ikon dia adalah tanda soal. Ini bermaksud question. Kita pergi kepada paparan pelajar pula. Macam mana pelajar tersebut hendak menjawab? Okay, kita pilih nama pelajar. Okay, log masuk. Okay, ini adalah ID pelajar ya sebab dia bermula dengan huruf M. Okay, pilih murid. Activity. Google Classroom. Okay. Pelajar tersebut mestilah pilih kelas dahulu. So dekat pada string ni, pelajar boleh lihat. Okay. Pelajar boleh lihat assignment question yang terkini di sini. Okay. Dia boleh tekan di sini. Okay. Untuk menjawab soalan question, pelajar perlu jawab pada paparan di bawah your answer. Ni your answer. Okay, kemudian barulah pelajar tersebut turn in. Okay, contohnya pelajar ini jawab teknik leraian. Okay, teknik leraian. Okay, kemudian pelajar ni boleh terus turn in. Okay, untuk question, saya ulang sekali lagi. Pelajar perlu jawab pada your answer. Okay, pelajar turn in. Okay, untuk submit answer, dia akan keluar lagi sekali. You won't be able to make change to your answer after you submit. So sekali lagi kita perlu tekan turn in. Okay, tadi turn in, kemudian kita turn in sekali lagi. Okay, turn in. Okay, perkataan turn in adalah sama dengan handed in. Okay, turn in, hand in, turn
in dan handed in adalah perkataan yang sama. Maksud. Okey, seterusnya kita pergi kepada guru. Okay, kita pergi kepada ID guru. Okay, kita dah pilih kelas. Satu amanah ni. Okay, saya tunjukkan semula classes. Okay, kita pergi semula kelas tadi. Okay, kita tekan. Okay, so kita dah dapat satu iaitu turn in satu. Kemudian kita boleh lihat jawapan dia turn in. Iaitu yang dijawab adalah teknik leraian. Okey, untuk question, format question ni pemakahan dia adalah secara manual. Cikgu perlu letak secara manual markah dia. Okey, so kita letak jawapan dia betul, so 100. Kita return. Okay, boleh tulis di sini tahniah. Okay, kemudian kita return. Okay, pelajar tersebut telah di-graded. Okay, itu adalah untuk question. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah slide. Okay, yang ni untuk menu guru. Saya ulang semula. Menu guru, kita pilih kelas. Kemudian classwork, pilih question. Okay, jawab pada your answer. Lepas jawab, pelajar tersebut tekan turn in ataupun hand in. Dan tekan sekali lagi turn in ataupun hand in. Okay, untuk guru semak pula, ini adalah menu guru. Pilih kelas, kemudian pergi kepada classwork, pilih soalan dan tekan pada turned in ataupun handed in. Semak jawapan dan masukkan markah secara manual. Okey, tekan return, maka pelajar tersebut nama pelajar tersebut akan pergi kepada graded. Daripada assign, dia akan bertukar kepada graded. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada pengenalan untuk blank space. Okey, saya rasa ramai dah cikgu-cikgu guna aplikasi blank space ni. Okey, apakah itu aplikasi blank space? Okey, aplikasi blank space ni dia terdapat dalam digital learning. Okey, boleh diintegrasi bersama Google Classroom. Okey, yang ketiga, dia mengumpulkan bahan PDPA seperti dokumen, PowerPoint, video dan lain-lain. Yang keempat, dia adalah interaktif dan mesra pengguna. Okey, untuk masuk dalam aplikasi blank space, kita boleh masuk melalui portal D5 ataupun kita boleh search. Okay, hari ini saya akan tunjukkan masuk melalui portal D5. Kemudian kita pilih guru, kita pergi kepada aplikasi, kemudian kita pilih blank space. Okay, kita akan buka blank space ni dulu. Okay, saya tutup dulu yang tak perlu ni.
Okey, seperti biasa kita pergi kepada login portal.moi.edu.my ataupun www.moi-tl.edu.my. Kita tekan log masuk, pilih ID guru. Okey, guru. Kemudian kita akan pilih nombor 3 iaitu aplikasi. Okey, jika dilihat di sini, dahulu kita hanya ada 9 sahaja. Untuk delima ni dia dah tambahkan 1 iaitu Canva. So blank space berada pada nombor 2. So kita tekan blank space. Okey, tekan login. Gunakan ID Google, login with Google. Mohon bersabar ya. Okey, untuk kita bina, okey, yang ni just pangkas sahaja. Okey, untuk kita mula buat bahan PDPA kita tekan new lesson. Okey, ni adalah paparan dalam blank space. Okey, di sini cikgu boleh masukkan YouTube, kita boleh search Google, okey, Google Image, kita boleh search Flickr, insert web page, dan bolehlah banyak jugalah source yang kita boleh masukkan ke dalam blank space, termasuklah kita boleh bina quiz di dalam ni. Okey, add quiz. Maksudnya kita bina quiz di dalam ni. Okey, yang pertama saya akan tunjukkan beberapa contoh. Okey, contoh yang pertama saya cari berkenaan dengan nombor per-8 dan per-16. Tekan search. Okey, cara kita nak masukkan ke dalam enter the lesson title ni. Okey, kita boleh tulis dulu enter the lesson title ni dulu. Nombor per-8 dan per-16. Okey, kita tarik sahaja. Okey, sehinggalah kotak ni menjadi putih dan kita lepaskan. Okey, pada pensel ni kita boleh edit description. Okey. Kalau kita nak edit, kita boleh edit description dan kita tekan done. Okey, kalau kita tak nak bahan ni, kita boleh tekan kepada tong sampah ni. Maka dia akan removekan bahan yang kita telah masukkan tadi. Okey, kita buat satu. Okey, kita buat satu add quiz. Nyatakan nilai bagi 8 kuasa 0. Okey, jawapannya adalah
Okay, ni adalah correct answer. Okay, done. Okay, satu saja jawapan. So kita tekan done. Okay, dah siap bahan kita. Di sini juga kita boleh letakkan PowerPoint dan semua jenis bahan kita boleh buat dalam satu page ni. Okay, untuk kita share, okay, kita tekan button ke atas ni. Kita nak integratekan blank space ini ke dalam Google Classroom bagi kelas kita. So kita tekan share. Okay, kemudian kita pilih Google Classroom. Okay, bila dah keluar paparan ini, kita perlu pilih choose class. Kita pilih kelas. Okay, saya pilih kelas. Okay, kemudian kita pilih choose action. Okay, action di sini kita ada 4 jenis iaitu create assignment, ask question, make an announcement dan juga create material. Okay, kita nak bagi task kepada pelajar, so kita akan pilih create assignment. Okay, kemudian di sini adalah button go. Okay, button go. Biasanya kita share, button share di sini. Untuk blank space, button go. So kita tekan button go. Okay, kita boleh tulis di sini title dia adalah nombor. Okay, kita perlu beri arahan kepada pelajar sebab untuk blank space ni markah kuisnya tidak dijana secara automatik. Okay, jadi kita perlu bagi tahu kepada pelajar untuk dia return link kepada kita untuk kita masukkan secara manual markah tersebut. Okay, sila baca nota yang diberikan dan catat nota tersebut. Okay, nombor 2. Setelah menjawab kuis, sila lampirkan link kuis yang telah dijawab. Okay, kemudian kita tekan assign. Okay, view. Kita boleh check sama ada masuk ataupun tidak assignment yang kita berikan. Okay, dah. Ni assignment yang baru di-post. Okay, maksudnya assignment tadi kita berjaya post kepada kelas tersebut. Okay, kita juga boleh tengok dalam classwork. Okay, ni. Okay, habis berkaitan dengan blank space. Okay, sekarang kita pergi kepada untuk blank space tadi. Langkah untuk share blank space.
Okay, saya ulang lagi sekali langkah untuk share blank space. Okay, yang pertama kita tekan button share. Okay, tekan button share. Okay, yang kedua kita pilih Google Classroom. Okay, pada share to Classroom kita perlu pilih choose class. Okay, kita pilih kelas. Okay, kemudian kita pilih choose action, okay, iaitu create assignment. Okay, kemudian kita akan tekan button go. Okay, kemudian baru dia akan pergi kepada Google Classroom kita untuk kita assignkan kepada para pelajar kita. Kita juga boleh copy link sekiranya pelajar kita sukar untuk membuka Google Classroom mereka kerana talian internet ke. Kita boleh copy link ni dan beri kepada para pelajar melalui WhatsApp ataupun Telegram. Okey, kemudian kita pergi kepada paparan to-do. Apakah fungsi paparan to-do? Okey, paparan to-do ni adalah untuk melihat semua tugasan yang perlu dia siapkan tanpa membuka kelas kad. Okey, yang ni kita namakan kelas kad dia, yang ni tingkatan 1 amanah asas sains komputer. Yang ini kita kenali sebagai kelas kad. Okay. Untuk to-do guru dan to-do murid, kita boleh lihat melalui enroll ni. Kalau pelajar tersebut menyertai kelas, maka to-do paparan kelas bagi to-do itu akan dipaparkan. Begitu juga dengan guru. Guru ni dia enroll ataupun menyertai kelas pembelajaran secara atas talian. Sebab tu dia ada assignment. Okey, kita pergi kepada kenali paparan to review. Okay, sebelum ni untuk teaching dan juga enroll, kedua-dua button tersebut adalah dinamakan to do. Tetapi jika guru perasan setelah dia menjenamakan kepada delima, paparan to do untuk teaching tu dia telah tukar kepada to review. Okay. To do yang dulu dengan to do teaching yang dulu dengan to review adalah sama sahaja dia punya fungsi, iaitu untuk melihat semua tugasan dengan tarikh tamat dan tanpa tarikh tamat yang diberikan kepada pelajar tanpa membuka kelas kad. Okey, yang dulu kita kenali sebagai to do untuk guru. Okey, langkahnya adalah kita pergi kepada hamburger button, iaitu ni 3 garisan ke bawah ni kita kenali sebagai hamburger button. Okey, kemudian kita pilih to review, iaitu pada teaching. Yang to do tadi adalah di bawah enroll. Yang ni adalah di bawah teaching. Okay. Kemudian dalam to review tu dia ada 2 tab, iaitu to review dan juga review. Cikgu juga boleh pilih dalam all classes ni, rakan-rakan boleh pilih kelas untuk melihat tugasan mengikut kelas. Maksudnya kita filter kelas yang mana kita nak tengok. Contohnya kita nak tengok kelas tingkatan 1 amanah sahaja. Kita tengok apakah tugasan yang telah kita berikan kepada pelajar tersebut. Okey, untuk review ni adalah tugasan yang telah kita tanda ataupun kita telah gradekan. Okey, macam mana kita nak masukkan tugasan daripada to review kepada review?
kita perlu tekan button pada tanda traffic light ini, mark as review. Okay, saya akan tunjukkan. Okay, pergi kepada guru. Saya tutup sekejap sebab takut lambat. Okay, pergi kepada guru. Seperti biasa kita pergi kepada Google Classroom. Okey, ini adalah paparan guru, teaching dan juga enroll. Okey, enroll dia adalah to do. Ini adalah paparan guru, to do. Untuk paparan pelajar pun ada to do iaitu pada hamburger. Okey, ni enroll, to do. Kita tengok apa yang ada dalam to do ni. Okay, untuk paparan pelajar, apa yang ada dalam to do ni adalah semua assignment yang perlu disiapkan oleh pelajar tersebut. Okay, kita ada 2 tab iaitu to do dan juga done. Okay, done ni maksudnya assignment yang telah kita siap. Begitu juga dengan guru. Kita lihat yang guru. Okay, to do guru. Okay, juga ada 2 tab iaitu to do dan juga done. Okay, to do adalah assignment. Semua assignment yang perlu disiapkan oleh guru tersebut. Okay, done adalah assignment yang telah disiapkan. Untuk button to review, sorry tertutup pula tadi. Tak maaf tertutup pula. Okay, to review hanya ada pada guru sahaja iaitu di bawah teaching ni. Okay, to review. Dulu sebelum ini, sebelum delima, di sini adalah to do. Okay. Dan di bawah ni juga adalah to do. Tapi bila delima, dia telah tukar kepada to review. Okay, kita tengok apa yang ada dalam to review ini. Kita tekan. Okay, kalau cikgu dan rakan-rakan semua perasan, atas ni tab dia masih dinamakan sebagai to do. Mungkin dia tak nak cikgu keliru lah. Bila tengok to review ni apa pula, sebab sebelum ni kita belajar to do tu adalah semua assignment yang guru postkan untuk pelajar. Tapi dia dah jenamakan kepada perkataan lain iaitu to review. Okay, fungsinya adalah sama iaitu memaparkan semua tugasan yang tanpa ada tarikh tamat iaitu ni no due date, dan juga yang ada tarikh tamat di bawah ni adalah assignment yang ada tarikh. Work in progress ni adalah assignment yang ada tarikh tamat, okay, ataupun due date. Okay, di sini juga kita ada 2 tab iaitu to review dan juga review. Okay, saya tak buat lagi review tu, saya akan tunjukkan macam mana. So kita pergi kepada to review, all classes. Ni bermaksud assignment yang dipaparkan ini adalah untuk semua kelas. Okay, kita boleh filter kelas mana saja yang kita nak lihat. Kita ada banyak kelas ni, so saya pilih yang matematik ni untuk saya review satu assignment pelajar yang kesemuanya telah hantar. Okay, yang ni
Assignment ni matematik tingkatan 1 nombor positif dan nombor negatif ni semua dah jadi graded. Okey, jadi semua dah jawab, kita boleh tekankan mark as review. Okey, ini adalah button traffic light, kita panggil button traffic light ataupun vertical ellipsis. Kita boleh tekan di sini sebagai mark as review. Okay, bila kita tekan di sini, okay, maka assignment tersebut akan masuk pada review. Okay, sekiranya ada pelajar lain yang baru masuk ke kelas kita, yang baru join kelas kita, dia masih lagi boleh buat assignment ini kerana assignment ni masih available di dalam kelas tersebut. Okay, kalau kita tengok, ini adalah tingkatan 3 kelas matematik. Saya akan tunjukkan di sini. Matematik classwork. Ni, dia masih ada di sini. Maka pelajar yang baru join masih boleh jawab. Okey, apa lagi ya? Okey, itu saja untuk perkongsian pada malam ini. 4 tajuk yang diamanahkan kepada saya. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih dan sekalung penghargaan kepada semua yang menonton siaran pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Fauziah binti Razali atas presentation dia tadi. Jadi kita tidak mahu membazirkan masa, kita teruskan dengan presenter yang kedua iaitu Cikgu Nolida binti Muhammad untuk 2 lagi topik kecil. InsyaAllah kita akan habis sebelum pukul 11 nampaknya. InsyaAllah lah. Okey, silakan Cikgu Nolida. Okay, Assalamualaikum kepada semua guru-guru. Okay, Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, kita sambung berkaitan dengan grade calculation ya. Okay, grade calculation. Okay, mula-mula kita mulakan dengan klik untuk mula Google Classroom kita. Okay, kita cari kat kelas yang kita nak buat grade calculation. Okay, untuk mendapat grade calculation kita perlu tekan simbol setting, ya, setting kelas. Okay, di bawah setting kelas, bagi guru-guru yang belum lagi membuat apa-apa perubahan, cikgu boleh tekan klik no over grade, kita tukar kepada total point.
Dan kemudian kita save. Okay, kita akan lihat bahagian grade, apa yang akan jadi. Okay, pelajar ini, kita dapati di bahagian ni akan mendapat markah iaitu 79.25%. Okay, macam mana kiraan untuk mendapat markah ni ialah apabila kita secara sistem akan tambah semua tugasan yang dibuat oleh pelajar. Itu 80 campur 56, campur 86 dan campur 95. Okay, 4 tugasan ni hasil daripada campuran tersebut kemudiannya akan dibahagikan kepada 4 tugasan. Iaitu jumlahnya ialah 317 dibahagikan dengan 4. Maka kita akan dapat overall grade bagi pelajar tersebut. Dan untuk melihat paparan, kita boleh lihat paparan pelajar tersebut dengan markah-markah yang diperolehi oleh pelajar di sini. 79.25. Okay, itu yang dikatakan grade calculation apabila kita tekan setting untuk markah keseluruhan tugasan yang telah pelajar buat. Okey, seterusnya untuk yang kedua pula iaitu grade kategori. Kita buka balik di bahagian kad kelas, saya ambil kad ulang kaji ni. Kita tekan bahagian sama juga setting kelas dan kita ubah grading, bukan lagi menggunakan total point. Sebaliknya kita ubah kepada weight by category sebab kita nak perkiraan markah mengikut kertas yang ada dalam subjek tersebut. Tapi bila kita ambil weight by category, kita mesti add grade category. Kita kena tentukan kategori apa yang kita nak perkiraan markah tersebut. Okay, contohnya, saya bagi yang pertama ialah kertas 1. Okay, untuk percentage, saya letakkan 50%. Manakala kategori yang kedua ialah kertas 2. Pun saya letakkan juga sebanyak 50%. Guru-guru kena ingat grade kategori must add up to 100. Mana jumlah campuran kedua-dua kertas ni mestilah 100. Dan kita show overall grade ni kepada pelajar. Jangan lupa cikgu save pertukaran grading tadi. Okay, sekarang kita lihat apa yang jadi dengan kita punya graders. Okay, kenapa tidak ada ni no grade? Okay, markah dah ada sebab kita belum tentukan latihan yang kita bagi tersebut berdasarkan kategori yang kita buat. Jadi kita kena edit. Kita kena tentukan kategori dia. Okey, kalau essay saya bagikan kategori kertas 2. Kemudian kita save. Begitu seterusnya dengan tajuk 6.1. Pun sama, kalau latihan tu latihan essay, kita kena kategorikannya sebagai kertas 2. Kemudian kita save lagi. Seterusnya kita lihat pula tugasan yang ketiga iaitu bab 7 berkaitan dengan kuis. Kita edit. Kemudian untuk kuis kita tentukan dia sebagai kertas 1. Dan save. Okey, untuk seterusnya yang terakhir ialah bab 8. Pun sama, kita edit dulu. Okey, ini saya letakkan untuk kertas 1 sebab dia kuis. Dan jangan lupa cikgu tekan save. Okey, jadi kita dah dapat markah di antara semua tugasan yang diberi. Sama juga dengan 79.25%. Tetapi kita dapat paparan kat sini.
Yang di paparan bahawasanya latihan ni ialah kertas 2, kertas 2, kertas 1 dan kertas 1. Dan kita boleh lihat paparan pada pelajar. Di sini ada dinyatakan kertas 2, kertas 2, kertas 1 dan juga kertas 1. Untuk pelajar tahu bahawa kategori bagi latihan yang kita bagi. Dan di sini dinyatakan juga grade calculation dia by weight categories ni bermaksud kertas 1 ialah 50, kertas 2 ialah 50. Bagaimana pengiraannya ialah untuk kertas 1 80 ditambah dengan 56. Kemudian dibahagikan pula dengan 2 kerana ada 2 tugasan. Kemudian didarab dengan 0.5 ataupun 50%. Maka kita akan dapat markahnya ialah 34%. Manakala untuk kuis, ada 2 tajuk kuis untuk kertas 1 ialah 86 tambah 95 dibahagikan dengan 2, 181 bagi dengan 2. Kemudian kita kena darab dengan 0.5 kerana dia adalah 50%. Dan perkiraan markah tersebut kita akan dapati markahnya ialah, pergi balik dekat kelas, kita tengok bahagian grade. Kita dapati markahnya ialah 79.25. Cikgu kena ingat ada 2 paparan kat sini. Selain daripada paparan yang ada pada bahagian grade, kategori juga ada. Kita boleh lihat di paparan classwork. Ada kertas 2 dan juga ada kertas 1. Jadi secara keseluruhannya, kita boleh beri permarkahan kepada pelajar sama ada melalui total point ataupun melalui grade kategori tadi. Okay, cuba kita lihat balik. Okey, inilah perkiraan markah untuk total point. Ini cikgu. Dan inilah perkiraan markah bagi grade kategori. Kertas 1 dibagikan dengan 2, tugasannya dapat 90.5. Wajarannya 50%, jadi 90.5 bahagi 0.5 menjadi 45.25. Manakala kertas 2, 80 ditambah dengan 56 menjadi 136 dibagi dengan 2 tugasan membentuk 68. Dan wajarannya 50% menjadikan 0.5 menjadikan 34.0. Ini darab 68 darab 0.5. 50 bagi 100. Dan bila ditambah kita akan dapat 79.25. Sama juga dengan mengikut total point. Okay, itu sahaja perkongsian saya berkaitan dengan grade calculation dan juga weight untuk grade kategori. Okay, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Okey, terima kasih Cikgu Nolida. Nampaknya dengan presentation oleh Cikgu Nolida, siri ulang kaji Google Classroom level yang kelima kita akan berakhir. Tetapi sebenarnya suka saya untuk mengingatkan para penonton supaya menekan butang like, subscribe dan juga boleh share link ini terutama kepada presenter kita iaitu Cikgu Nolida binti Muhammad dan Cikgu Fauzia. Klik subscribe untuk channel mereka berdua sebagai tanda sokongan lah kepada rakan-rakan kita
dalam meneruskan perjuangan menyebarluaskan ilmu ini, insya-Allah. Sebelum itu sedikit paparan analisis tentang penyertaan guru-guru Negeri Terengganu dalam Google Classroom dari level 1 hingga level 4. Sebagai tanda sokongan juga, sebagai tanda motivasi, memberi motivasi kepada guru-guru untuk menjawab Google Classroom test level yang kelima ini, supaya mencatatkan analisa yang lebih baik bagi guru-guru Terengganu terutamanya lah. Boleh saya share? Okey, kejap Okey. Okey, untuk tadi terima kasih kepada presenter kita. Okey, kita untuk Google Classroom test ni level 1 hingga level 7, sebenarnya ini adalah peringkat kebangsaan telah dijalankan sebelum ni, tapi sekarang ni peringkat negeri mengikut negeri lah. Contohnya negeri Pahang telah mendahului negeri-negeri lain dalam membuat dalam menjalankan Google Classroom test level 1 hingga 7, dan begitu juga dengan negeri Selangor juga telah sampai ke level 7. Negeri yang berada di level 5 sekarang ni bersama-sama negeri Terengganu adalah negeri Melaka dan Kedah. Sama-sama berada di level 5 menjalankan test ini di peringkat negeri masing-masing. Manakala round kedua Google Classroom test ketiga, level 3 sekarang ini sedang berlangsung dan akan tamat pada hari esok lebih kurang pukul 10 pagi jika tidak silap saya tengok tadi, iaitu pada 25 Julai esok. Manakala level 5 kita untuk peringkat negeri Terengganu akan tamat pada hari Ahad ni sebagaimana yang saya sebut tadi. Cuma saya nak betulkan pada pukul 9 pagi sebenarnya pada 26 Julai 2020 hari Ahad ni, kiranya lusa semasa waktu persekolahan pukul 9 pagi. Dan jadi seelok-eloknya para penonton dapat guru-guru lah dapat menjawab Google Classroom test level yang kelima ni pada hari ini dan juga paling tidak esok satu hari untuk memfokus, insya-Allah boleh jawab dengan baik setelah kita jalankan ulang kaji pada malam ini. Okey, untuk analisis Terengganu Google Classroom test untuk level yang pertama, jika dilihat penyertaan daripada negeri Terengganu, guru-guru negeri Terengganu seramai 828 bermula daripada level yang pertama, sedikit menurun ke level penyertaan level kedua, dan level ketiga naik balik sedikit. Lepas tu level 4 terus menurun penyertaan guru-guru Terengganu dalam GC test level yang keempat ni. Jadi daripada sini ada saya paparkan di sini peratus lulus dan juga peratus yang gagal. Peratus lulus ni kemungkinan juga adalah orang yang sama, ada yang mungkin ada bilangan, kita ambil penyertaan ni mungkin ada setengah guru menyertainya dalam 5 kali ataupun 3 kali. Jadi dia ambil kira juga penyertaan tersebut. Jadi bilangan lulus tu mengikut penyertaan lah. Daripada penyertaan ini kita nampak lah paling terkini adalah level yang keempat ni dengan lulus seramai 426 orang, iaitu 68.27%. Penurunan dah sedikit berbanding dengan level yang kedua, lebih ramai yang mengambil GC test ni lulus dengan cemerlang, iaitu markah lulus adalah 80%.
Okey, bilangan yang mendapat markah 100%, jika level 1 kita ada 223 orang iaitu 26.93%, kemudiannya meningkat kepada 258 pada GC test level yang kedua. Saya nampak level kedua ni ramai mendapat sambutan yang lebih lah berbanding dengan level 1 yang pertama ni. Tetapi makin menurun kepada level yang ketiga, level yang keempat. Disebabkan aras kesukaran semakin bertambah. Apatah lagi level yang kelima yang sedang berlangsung ni, daripada dapatan saya lah tadi, saya lihat dalam lebih kurang 10 orang, tak sampai 10 orang yang mendapat 100% lah. Jadi selepas ini kita harapkanlah guru-guru negeri Terengganu sama-sama mengambil bahagian, mengambil ujian Google Classroom Test level yang ke-5 ni dan lulus dengan cemerlang ataupun dapat skor 100%. InsyaAllah. Marilah kita sama-sama memartabatkan penggunaan Google Classroom di negeri Terengganu. Kita bukan sahaja sebenarnya kerana akibat berlaku penyebaran COVID-19 ni, kita tak tahu akan datang macam mana. Jadi apa salahnya kita menimba ilmu tentang digital learning ni, ia mungkin jadi membuka peluang kepada perkara-perkara baru ataupun ilmu baru yang kita boleh ikuti untuk kebaikan pendidikan negara kita juga. Kita sebagai ejen perubahan, sebagai guru ni kita sebagai ejen perubahan yang akan membawa perubahan yang lebih dan dari semasa ke semasa kita tidak ketinggalan lah kiranya. Okey, saya akhiri kejap Okey, itu saja perkongsian analisis tadilah. Okey, kita akan paparkan link untuk CJ Okey, cikgu-cikgu boleh isi link CJ yang saya dah paparkan tadi di bawah nama Cikgu Ida tu, dan isi sebelum kita habis siaran langsung ni. Dan satu lagi kita ada SPKPM. Okey, sekejap Okey, sementara kita menunggu penonton untuk mengisi link CJ dan juga link SPLKPM, kita paparkan dulu jika ada soalan untuk dijawab oleh presenter kita. Okey, saya nak jawab bagi soalan ni. Saya rasa cikgu ni kot, Cikgu Fatikin Salim. Okey, ID murid dijana oleh KPM mengikut sistem SSDM. Maksudnya kalau nama pelajar tu ada dalam SSDM, maka admin akan dapat ID murid tersebut. Maksud admin tu biasanya terdiri daripada guru-guru ICT ataupun penyelaras bestari lah. Jadi cikgu boleh tanyalah cikgu-cikgu ICT ataupun penyelaras bestari untuk dapatkan ID murid. Sepatutnya memang dia adalah berdasarkan SSTM dan juga APDM. Okey, harap cikgu harap menjawab lah.
Okay, APDM tu jadi kalau perlu diupdate selalulah APDM tu. Okay, maafkan saya bukan SSDM, APDM. Okay, APDM. Okay, itu saja. Okay, saya baca kat komen link CJ tak dapat diklik. Ya ke? Nanti kejap. Saya buka yang baru. Rasanya mungkin cikgu pastikan guna email e-didik untuk link CJ yang diberikan tadi. Hanya kalau SPL KPM terbuka untuk warga kerja KPM, boleh isi secara automatik, dia boleh masuk dalam SPL KPM lah. Okey, ada satu lagi soalan daripada Cikgu Saripah, iaitu perlukah kita setkan semua kertas 1 atau kertas 2? Cikgu Nolida boleh jawab soalan ni? Okey, berkaitan dengan kertas 1 dan kertas 2, kalau cikgu nak markah tu dia ambil kira berdasarkan wajaran yang kita tentukan, maka kita kena set dulu, edit dulu berkaitan dengan yang mana satu kertas 1 dan yang mana satu kertas 2. Yang baru kita boleh kenal pasti pencapaian pelajar untuk kertas 1 dan juga pencapaian pelajar untuk kertas 2. Jadi harap cikgu dapat setkan dulu untuk bagi setiap tugasan yang diberi, utamanya ialah assignment, quiz assignment dan juga soalan question. Untuk material tak perlulah. Okay, itu saja menjawab ke Cikgu Saripah? Okey, link CJ dan juga SPKPM tu boleh diklik cikgu. Cuba klik copy dan pastekan dekat Omnibox. Jangan ambil yang betul-betul yang bermula daripada HTTPS tu untuk SPL KPM. Manakala untuk link CJ, pastikan cikgu-cikgu masuk menggunakan email e-didik. Pastikan set up dulu brochure masing-masing, boleh copy and paste di ruangan Omnibox tu. Okey, itu saja. Okey, ada lagi soalan? Kita lihat dulu di ruangan chat, mungkin ada soalan mana-mana yang cikgu nak tanya. Saya rasa tadi ada satu soalan daripada cikgu, tak jumpa dah. Okey, apa-apa pun cikgu-cikgu negeri Terengganu lah, saya harapkan sangatlah agar dapatlah mencuba jawab soalan GC test level 5. Cubalah beberapa kali, semoga kita dapat tingkatkan lagi produktiviti kita sendiri, pengetahuan, dan saya sendiri pun ada pengalaman daripada cikgu-cikgu yang kata mula-mula tu rasa macam susah, tapi dia dah cuba tengok video, tonton video, rasa membantu dia, dan dia menjadi satu galakan rasa pada dia lah untuk menjawab dengan lebih baik. InsyaAllah lah, harapnya dapatlah ramai cikgu-cikgu Terengganu ni dapat 100 markah penuh. Nanti kan cikgu bayangkan tayang CJ tu dekat cikgu punya, sama ada cikgu boleh paparkan dekat slide masing-masing dan juga folder masing-masing, semua CJ daripada level 1 sampai level 8 nanti, insyaAllah kalau berpeluang ambil level 8 secara live, merasai sendiri debaran mengambil live GC test level 8 nanti, dan mungkin akan lulus dan mendapat batch level 8, insyaAllah memang boleh lulus. Level 8 untuk pengetahuan saya rasa lebih mudah pada GC test level 7 tu dengan 6. Level 8 lagi mudah, insyaAllah. Itulah. Cikgu Fu mungkin tahu. Level 8 lagi mudah, cakap lah. Okay, cuba. Ya, Cikgu L ada di belakang tabir, ada nak cakap apa-apa?
Ya, Cikgu L Ya. di belakang tabir, ada nak cakap apa-apa? Assalamualaikum, tahniah kepada Cikgu Fauzia, kepada Cikgu Rina, Nurlida dan Ustazah Asia di atas perkongsian pada malam ni. Okay? Jadi saya sebenarnya masuk lewat sikit tadi sebab ada urusan lain. By the way, tengok sepanjang sesi ni Alhamdulillah untuk Di belakang tabir, ada nak cakap apa-apa? Dah berhutang tu. tahniah kepada Cikgu Okay. Sorry, terlupa nak tutup ni tadi. Okay, Dah apa dengar. pun terima kasih di atas proses malam ni. Okay, boleh dengar sekarang? Clear Boleh. Okey dah. Alright. Tadi terlupa nak tutup dekat backstage punya new tab yang tadi, sebab tu dia keluar suara double. Baik. By the way, Syabas dan tahniah kepada presenter pada malam ni, begitu juga kepada moderator. Saya nampak satu progres yang penambahbaikan lah daripada level 4 kepada level 5. Nampak you all semua dah semakin smooth, dan Alhamdulillah tadi saya lihat pun dah ada cecah sampai 200 lebih viewer yang live. Masa awal tadi sehingga pertengahan saya nampak lebih ramai yang dah bersama. Jadi apa yang saya dapat lihat bahawa perkongsian untuk Google Classroom level 5 test ni sebenarnya membantu cikgu-cikgu kita di luar sana. Ramai juga sebenarnya respon dalam grup dan sebagainya. Mereka menyatakan sesi macam ni sebenarnya sangat-sangat membantu. Sangat-sangat membantu cikgu-cikgu kita untuk menghadapi GC level 5 lah. Okay. Dan untuk meneruskan kepada level 6, level 7 dan level 8. Pun begitu kepada cikgu di luar sana, sebenarnya sekiranya anda nak lebih mahir lagi, sebenarnya anda boleh praktikan. Anda praktikan di sekolah bersama dengan pelajar, sebenarnya itu adalah proses pembelajaran yang terbaik. Okay, melalui praktikal. Okay, jadi apa yang anda pelajari pada malam ni bukan sekadar untuk mengambil test sahaja, bukan sekadar mengambil test untuk GC level 5, tapi sebenarnya untuk kita applykan untuk PDPC secara online bersama dengan pelajar-pelajar kita. Semua dah on webcam Right. Saya rasa itu saja daripada saya untuk malam ni. Apapun syabas dan tahniah kepada semua Fauzia, nampak semakin smooth dah perkongsian dia pada malam ni. Dengan Cikgu Nolida ni. Nampak you all smooth dan Cikgu Nolida baru soalan ni. Cikgu Siti Zaidah Ahmad tanya, rubrik tidak boleh di-set dengan smartphone je. Ya Cikgu Siti Zaidah Ahmad, rubrik tidak boleh di-set melalui smartphone sebab melalui aplikasi smartphone. Tapi kalau cikgu guna smartphone, cikgu masuk melalui browser dalam smartphone, boleh. Tetapi bila cikgu guna aplikasi Google Classroom, iaitu cikgu install aplikasi tersebut daripada Play Store. Maka ya betul. Dalam tu tidak ada item untuk setting rubrik. Okay, tapi kalau cikgu nak guna smartphone, nak guna juga rubrik, cikgu boleh access Google Classroom cikgu melalui web browser biasa je lah, Google web browser tu. Okay, cikgu masukkan portal MOE dalam browser tu, kemudian cikgu boleh set lah rubrik. Okay, harap menjawab soalan cikgu tadi. Terima kasih. Moga membantu juga cikgu menjawab test level yang kelima. Soalan tu macam ada hing-hing dah sikit kan. Betul tak? Itu je lah.
untuk pengetahuan rakan-rakan guru Cikgu Nolida ni baru pertama kali berada di pentas bersama kita. Macam saya dengan Cikgu Fauzia pun sebenarnya pun baru juga. Kami pun sama-sama belajar, sama-sama berkongsi ilmu dengan cikgu-cikgu, penonton semua. Dan terima kasih kepada Cikgu Fu yang selalu bagi support pada kami. Apa yang kurang daripada datangnya daripada kelemahan kami sendirilah. Apa yang lebih sama-sama kita kongsi datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya rasa kita boleh akhirilah untuk live kita ni. Ke ada Cikgu Fauziah nak cakap apa-apa dengan Cikgu Nolida? Kita beri peluang dululah Cikgu Nolida untuk bercakap bagi pihak dia atau apa perasaan dia pada malam ni, pertama kali live ni. Terima kasih. Teruskan Cikgu Nolida. Okey, Assalamualaikum. Saya Cikgu Nolida minta maaf banyak berkaitan dengan masalah teknikal tadi. Maklumlah kali pertama menggunakan aplikasi ni untuk penerangan tentang Google Classroom. InsyaAllah untuk seterusnya dengan sokongan kawan-kawan di luar sana, yang terutamanya guru-guru, semoga ianya lebih baik pada masa akan datang. Dan mohon kerjasama guru-guru juga untuk subscribe untuk semua channel yang telah kami buat. Terima kasih. Ya, kami ni pun sama-samalah memeriahkan juga Akademi YouTuber Guru Malaysia sebenarnya. Jadi perlukan juga sokongan daripada penonton, cikgu-cikgu untuk kami teruskan perjuangan lah ke challenge yang seterusnya dan melebar luaskan lagi ilmu pendidikan. Bayangkanlah jika 10,000 orang guru yang menjadi YouTuber ni dapat menghasilkan 10 video PDPC. Jadi berapa yang kita dapat, dan kita dapat perbanyakkan bahan PDPC dan tidak menjadikan pelajar kita mencari-cari, tercari bahan untuk digunakan semasa waktu kekangan seperti baru-baru inilah, keadaan yang memudaratkan, keadaan kita kata darurat lah, bukan darurat betul lah, maknanya macam tiba-tiba berlaku cuti penyebaran penyakit macam ni kan. So apa kata cikgu-cikgu menyokong para guru yang menyertai Akademi YouTuber ni juga. Saya jalankan satu promo ni untuk kami perbanyakkanlah bahan PDPC kami jugalah. Itu je lah, bukannya nak jadi glamour pun, bukan dapat duit pun sebenarnya, lebih kepada ilmu. InsyaAllah. Itu saja daripada saya, dan apa-apa kita salam terima kasihlah kepada semualah kerana menyokong siri ulang kaji daripada EDDIK Terengganu ini. Terima kasih juga daripada negeri-negeri lain yang turut memberi sokongan. Itu saja. Cikgu Fauzia ada juga nak cakap? Cikgu Fauzia. Terima kasih saya ucapkan kepada semua para guru yang join pada malam ini. Saya minta maaf sekiranya ada sebarang kesilapan ataupun kekilafan. Yang baik itu daripada Allah dan segala kelemahan itu adalah berpunca daripada diri saya sendiri. So sokonglah untuk belajar dan terus belajar Google Classroom ini untuk kita mertabatkan profesion keguruan kita, dan sokonglah guru-guru yang hendak menjadi YouTuber, yang sedang belajar untuk menjadi seorang YouTuber. Jadi mohonlah semua yang hadir untuk malam ini untuk subscribe channel Cikgu Ida, Cikgu Rina dan channel saya sendirilah untuk memberi semangat dan membakar semangat kami untuk teruskan perjuangan kami dalam menimba ilmu. Sekian saja, terima kasih semua dan selamat malam. Terima kasih semua ya. Saya harap semua sempat isi link
CJ dan juga SPLP KPM ini. Itu saja dari kami dan kami akhiri sesi ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.